Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Nur Ain Farhani binti Mazlan, nombor matrik A167845. InsyaAllah akan membentangkan konsep negara Islam pada masa kini menurut siasah syariah di bawah subjek PPPG 3113 Siasah Syariah. Definisi ad-daulah. Menurut bahasa, berasal daripada perkataan dala yadulu daulatan yang bermaksud geografi sesebuah kawasan, daerah atau negara di mana ia akan didiami dan ditadbir oleh segolongan manusia, sama ada daripada bangsa yang satu atau berbilang bangsa. Contoh penggunaannya seperti Daulah Al-Malayzia, iaitu negara Malaysia. Seterusnya, dari sudut istilah, merujuk kepada sekumpulan manusia yang ramai. Mereka ini hidup di kawasan-kawasan yang terdapat di muka bumi ini secara tetap. Mereka sekaligus akan membuat dan meletakkan undang-undang serta pentadbiran bagi melancarkan lagi kehidupan masyarakat yang bernaung di bawah pemimpin yang mentadbir negara tersebut. Seterusnya adalah peranan negara menurut perspektif Islam. Ada dua. Yang pertama, menegakkan keadilan dan keamanan dalam pentadbiran negara, dan yang kedua, melaksanakan segala yang disyariatkan oleh Islam. Ciri-ciri yang harus terdapat untuk menubuhkan sesebuah negara. Yang pertama, al-sya'ab, iaitu sekumpulan manusia atau masyarakat yang mana mereka itu menetap di dalam daerah atau sesebuah negara kekal dan tetap. Menurut Al-Iqlim pula, negara yang hendak didiami oleh segolongan manusia, mestilah tempat itu atau iklim itu sesuai untuk didiami. Yang ketiga, As-Sultan wa Ar-Ri'ayah, iaitu sebuah negara harus mempunyai pemimpin yang adil dan kerajaan yang boleh mentadbir negara dan rakyat ke arah keamanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sekaligus membawa rakyatnya ke arah kesejahteraan di dunia dan akhirat. Pembahagian negara ad-daulah menurut perspektif siasah syariah ataupun perspektif Islam sendiri. Yang pertama, negara Islam. Yang kedua, negara Al-Harbiyah. Dan yang ketiga, negara Al-Ahdiyah. Definisi negara Islam menurut ulama terdahulu. Yang pertama, menurut Al-Maqsidi, sebuah negara itu akan diiktiraf sebagai negara Islam sekiranya ia dikuasai oleh undang-undang Islam. Sekiranya negara tersebut dikuasai oleh undang-undang kafir, maka ia tidak boleh diiktiraf sebagai sebuah negara Islam yang tulen. Menurut Ibn Hajar pula membahagikan negara Islam ini kepada 3 komponen penting. Yang pertama, tanah yang didiami oleh umat Islam itu pada asalnya dan dipimpin oleh seseorang yang beragama Islam. Yang kedua, tanah yang dibuka oleh umat Islam melalui peperangan atau persefahaman, yang mana pada asalnya tanah itu didiami oleh orang kafir. Selepas kemenangan umat Islam dalam peperangan, golongan yang dikira sebagai penduduk asal sebelum ini sanggup dan bersetuju untuk membayar jizyah kepada umat Islam bagi membolehkan mereka terus tinggal di tanah yang dibuka itu. Yang ketiga, negara yang didiami oleh umat Islam dan kemudiannya negara tersebut telah dijajah oleh orang-orang kafir. Seterusnya, definisi negara Islam menurut ulama kontemporari. Yang pertama, menurut Ibn Abu Zahrah mendefinisikan negara Islam adalah negara yang keselamatan dan keamanan berpihak kepada umat Islam dan golongan azimah. Menurut Al-Buti pula, negara Islam itu haruslah ditadbir oleh umat Islam kerana dengannya akan terlaksana syariat dan tersebarnya syiar Islam. Menurut Az-Zuhaili pula menyatakan bahawa negara Islam ialah semua negara yang berada di bawah pimpinan atau sultan yang beragama Islam, manakala undang-undang Islam dan syariat Islamiyah juga haruslah dilaksanakan dengan baik dan teratur. Kesemua umat Islam di dalamnya, khususnya pemimpin-pemimpin negara, haruslah mempertahankan negara dan syariat Islamiyah sedaya yang termampu. Dan sekiranya tiada seorang pun yang berani mempertahankan negara mereka, maka kesemua umat Islam yang berada di dalamnya berdosa. Okey, jadi berdasarkan definisi-definisi oleh para ulama tadi, ciri-ciri maksimum sesebuah negara Islam adalah: yang pertama, negara Islam harus terlaksana di dalamnya syariat dan syiar Islam dengan aman dan bebas. Yang kedua, ditadbir oleh imam atau pemerintah yang tergolong daripada umat Islam.
Yang ketiga, keselamatan dan keamanan berpihak kepada umat Islam. Yang terakhir, undang-undang Islam itu dilaksanakan secara total dalam kerajaan Islam. Ciri-ciri minimum dalam sebuah negara Islam. Yang pertama, ketua negara dan timbalannya adalah beragama Islam. Yang kedua, negara tersebut haruslah didiami oleh majoriti umat Islam. Yang ketiga, pentadbiran negara itu dikuasai oleh orang Islam. Yang keempat, syariah Islam bebas dilaksanakan oleh umat Islam dengan penuh keamanan. Dan yang kelima, umat Islam berasa aman dan sejahtera apabila berada dalam negara tersebut. Baiklah, penduduk negara Islam terdiri daripada Al-Muslimin iaitu golongan yang beriman dengan ajaran Islam dan menjadikan Islam sebagai agama dan undang-undang kehidupan mereka. Yang kedua, golongan Az-Zimmiyin iaitu golongan bukan Muslim yang tinggal bersama-sama dengan masyarakat Islam, mematuhi undang-undang dan bayar jizyah. Yang ketiga, golongan Al-Musta'minin iaitu golongan bukan Islam yang dijamin keselamatannya serta memasuki negara Islam pada tempoh tertentu dan terhad. Pengamalan siasat syariah dalam tadbir urus negara. Siasat syariah adalah suatu istilah yang digunakan membabitkan hubungan rakyat dan pemimpin dengan berpandukan sumber hukum dan kaedah ijtihad bagi membentuk sistem politik Islam. Hasil rumusan ijtihad para ulama dalam pelbagai bidang dan sektor, maka terbentuklah posisi-posisi kerajaan bagi memandu bidang-bidang yang berkaitan. Aspek utama yang menjadi tugas ialah menentukan kaedah mengendalikan urusan pemerintahan negara mengikut landasan syarak bersumberkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijtihad. Baiklah, adakah Malaysia ini sebuah negara Islam? Okey, jadi kita telusuri di sini. Sekiranya kita lihat, Malaysia ini sendiri dipimpin oleh orang beragama Islam sejak kemerdekaan pada tahun 1957. Pelaksanaan undang-undang Islam telah pun terselah sejak Kesultanan Melayu Melaka, mengubah sedikit demi sedikit cara hidup rakyat dan kepimpinan kerajaan Malaysia ke arah yang lebih baik dan lebih teratur seperti mana yang dituntut oleh Islam, meskipun tidak mengamalkan undang-undang Islam secara total. Seterusnya, Malaysia ini juga menepati ciri-ciri minimum dalam sesebuah negara Islam. Dan yang terakhir, Malaysia juga mengiktiraf hak-hak golongan bukan Muslim dari banyak aspek seperti hak kebebasan mendirikan rumah ibadat, seperti adanya tokong, adanya kuil, beragama. Golongan yang bukan Muslim juga tidak dipaksa untuk mempelajari agama Islam dan bebas untuk mengamalkan agama masing-masing dari sudut berpolitik, bersosial dan sebagainya. Seperti mana kita lihat ada golongan-golongan yang bukan Muslim menyertai dari sudut politik. Siasat syariah di Malaysia masa kini. Pada tahun 1955, sistem demokrasi sebagai kaedah pemerintahan. Yang kedua, amalan demokrasi di Malaysia ini telah disaring berteraskan maqasid syariah. Yang ketiga, Malaysia ini adalah sebuah negara Islam yang menerima demokrasi barat secara bertapis dan tidak menerima demokrasi barat secara keseluruhan. Dan satu-satunya penyelesaian politik memihak kepada Islam dan juga umat Islam. Sistem perundangan dan pentadbiran Islam yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia. Yang pertama, dari sudut pendidikan. Di Malaysia telah wujudnya sistem Jacob dan seterusnya institusi-institusi pendidikan tinggi yang berkonsepkan Islamic Studies. Sebagai tambahan, ada juga mewujudkan sistem kafah dan juga sekolah-sekolah agama Islam. Seterusnya, dari sudut ekonomi di Malaysia sendiri menubuhkan Bank Islam pada 1983, iaitu seperti Bank Muamalat dan juga Bank Islam. Seterusnya, syarikat broker saham yang beroperasi secara Islam, syarikat takaful ikhlas nasional dan sistem pajak gada Islam Ar-Rahnu perundangan. Seterusnya, dari sudut perundangan, di Malaysia sendiri melaksanakan undang-undang Islam iaitu Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syarak, Risalah Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Hukum Kanun Pahang dan sebagainya.
telah dilaksanakan di dalam Malaysia. Akhir sekali adalah dari sudut penghormatan, iaitu sebarang penghinaan yang dilakukan terhadap Islam akan dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa, dan juga melarang rakyat daripada melakukan perbuatan yang membawa kejian terhadap kesucian agama Islam. Baiklah, kesimpulan pula, kita dapat simpulkan di sini bahawa siasat syariah ini telah melaksanakan peranan penting dalam pencapaian maqasid syariah, menerusi dasar-dasar dan polisi kerajaan yang menjaga pelbagai kemaslahatan rakyat. Justru itu, kerajaan Islam perlulah berusaha dalam melaksanakan tugas al-amar bil-ma'ruf wa nahyu anil munkar, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam sesebuah negara mengikut garis panduan yang bersumberkan Al-Quran, Sunnah, ijtihad para ulama. Di Malaysia sendiri, Malaysia adalah sebuah negara Islam kerana Malaysia menepati ciri-ciri minimum dalam sebuah negara Islam. Walaupun pada dasarnya pengamalan siasat syariah di Malaysia ini tidaklah sempurna dan tidak menyeluruh. Oleh itu, usaha yang berterusan itu adalah perlu untuk mendidik dan membangunkan umat Islam agar memahami dan memiliki kemampuan untuk mengisi keperluan sebuah negara berasaskan siasat syariah yang perlu dilaksanakan. Baiklah, sekian, terima kasih.